Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah iaitu Dr. Saizal pinjaman dan kepada rakan-rakan seperjuangan semua. Saya Muhammad Sufri bin Jakaria, nombor matrik 260434. Di sini saya akan membentangkan tugasan yang diberikan kepada saya iaitu yang bertajuk Kumpulan Miskin Bandar dan Faktornya. Okey, pengenalan kepada tajuk saya iaitu kos sara hidup dan taraf hidup masa kini bergantung kepada pendapatan yang diperolehi dalam suatu institusi kekeluargaan yang melibatkan perbelanjaan isi rumah. Kekurangan dari segi sumber keuangan dan hasil pendapatan menunjukkan bahawa kelompok masyarakat tersebut digariskan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan dalam pemahaman ekonomi. Keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain amat penting dan diperlukan oleh setiap individu manusia bagi meneruskan kelangsungan hidup. Okey, taraf hidup pula diukur berdasarkan perbandingan antara perbelanjaan boleh diterima oleh seseorang dengan kos sara hidup. Jika pendapatan seorang individu itu berada di bawah garis kemiskinan atau rendah, maka taraf hidupnya dikategorikan sebagai merosot ataupun mundur. Begitu juga dengan sebaliknya yang membawa kepada peningkatan dalam pendapatan yang membentuk satu taraf hidup yang lebih baik. Okey. Semakin meningkat kos sara hidup, semakin kurang kuasa beli pengguna. Seterusnya, isu ini juga menyebabkan faktor kemiskinan. Sebagai contoh, di Malaysia, kos sara hidup rakyat jauh lebih rendah daripada negara-negara lain. Kemiskinan menjadi satu permasalahan sehingga kini. Seterusnya adalah konsep kemiskinan yang hakiki. Okey. Menurut Ahmad dan Amartya 1997 dan Crowder 2000, kemiskinan merujuk kepada suatu keadaan kekurangan yang dihadapi oleh manusia yang mana ia menyekat peluang untuk kehidupan yang lebih selesa. Ini dapat dijelaskan di mana seseorang individu itu melalui atau mengalami keadaan yang mendesak disebabkan tingkat pendapatan yang rendah ataupun kekurangan dari segi sumber sedia ada dan sebagainya seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Okey. Kemiskinan ini juga didefinisikan sebagai kegagalan dalam perolehan pendapatan yang stabil mengikut spesifikasi piawaian yang telah digariskan dalam indeks kemiskinan negara. Okey. Malaysia juga sebuah negara membangun yang masih dalam isu kemiskinan. Golongan remaja belia kekurangan dari segi pendidikan, tekanan dan persaingan membawa cabaran kepada kelompok masyarakat di kawasan bandar. Laporan Jabatan merujuk Laporan Jabatan Perangkat Malaysia tahun 2016, sebanyak 39.6% rakyat Malaysia duduk di kawasan bandar memiliki pendidikan yang rendah iaitu SPM. Okey. Seterusnya adalah migrasi penduduk luar bandar ke bandar membawa kemiskinan bandar yang berpunca daripada proses urbanisasi. Kumpulan miskin bandar tergolong dalam kategori B40 dengan anggaran pendapatan di bawah RM3,000 sebulan. Di sini pelbagai cabaran yang dilalui oleh golongan bandar, seperti pendapatan isi rumah, peluang pekerjaan yang terhad, pendidikan dan lain-lain. Antara golongan yang terkesan iaitu ibu tunggal, golongan orang kurang upaya dan warga emas. Kebanyakan mereka mendiami di kawasan bangunan pangsa iaitu flat dan rumah setinggan. Okey. Menurut Sraglidin 1989, kemiskinan mutlak adalah ketidakbolehan untuk mendapat keperluan minimum asas untuk kehidupan seorang mengikut suatu piawaian. Menurut World Bank 1998, kemiskinan bandar juga ada 3 kategori iaitu baru menjadi miskin, miskin biasa dan miskin tegar. Jika kita lihat di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara iaitu China, India dan Indonesia, kemiskinan masih lagi menjadi isu permasalahan seperti permasalahan setinggan bandar, kemiskinan, peningkatan kes jenayah dan masalah sosial. Okey. Seterusnya adalah pertambahan penduduk di kawasan bandar dengan kekurangan kemudahan infrastruktur, perkhidmatan, masalah pengangguran menambah lagi isu kemiskinan bandar ini. Okey. Seterusnya, mari kita lihat gambar raja iaitu kitaran yang membentuk kepada isu kemiskinan di bandar. Okey. Yang pertama ialah masalah rumah tangga.
Seterusnya, kemiskinan ibu bapa. Dan ketiga, kegagalan mendidik anak. Keempat, anak-anak bermasalah seperti emosi, sosial dan intelek. Seterusnya, kegagalan di sekolah. Dan yang terakhir adalah pekerjaan tidak mahir dan kekurangan uang. Seterusnya, kita pergi kepada faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kemiskinan bandar. Okey. Apabila memikirkan tentang kemiskinan yang berlaku di kawasan bandar, pelbagai spekulasi dan pandangan yang diutarakan untuk mengenal pasti faktor atau penyebab yang mendorong kepada wujudnya kemiskinan di bandar. Isu kemiskinan bandar jelasnya berlaku disebabkan sistem pengurusan yang tidak teratur dan sistematik yang di mana melibatkan kepadatan penduduk, keseimbangan ekonomi, pendidikan, nutrisi kesihatan, kemudahan teknologi dan sebagainya. Seterusnya adalah kekurangan kemudahan asas, hijrah penduduk desa ke bandar, masalah pengangguran, kekurangan harta, pendapatan yang rendah, rumah setinggan, kurangnya kemahiran dalam perindustrian dan yang terakhir adalah bebanan hidup yang ditanggung. Okey. Jika kita lihat ya, daripada segi kekurangan kemudahan asas itu ya, ia boleh dilihat melalui kepadatan penduduk yang bermigrasi ke bandar menyebabkan banyak kawasan setinggan dibina yang tidak mempunyai atau kekurangan kemudahan asas yang biasanya disediakan oleh pihak kerajaan. Kemudahan asas yang dimasukkan adalah seperti bekalan air, elektrik, pusat kesihatan dan hak milik penempatan yang sah. Kualiti hidup masyarakat yang hidup di kawasan setinggan sekitar bandar juga agak rendah dan menyukarkan hidup mereka sehingga terbeban. Okey. Perbelanjaan isi rumah dan kos sara hidup di bandar sedikit sebanyak memberi cabaran dan tekanan kepada mereka yang berpendapatan rendah dan mempunyai kemahiran yang terhad untuk produktiviti di kawasan bandar. Ya. Seterusnya, kita lihat implikasi kemiskinan ya. Implikasinya adalah terkesan dengan kemiskinan yang berlaku di kawasan bandar. Ramai yang telah kehilangan pekerjaan disebabkan persaingan yang sengit dengan berbekalkan tahap pendidikan dan kelayakan masing-masing. Kemahiran yang rendah menyukarkan mereka untuk mendapat sebarang pekerjaan yang menyebabkan mereka terlibat dengan permasalahan lain seperti berhutang, mencuri, pengedaran darah dan sebagainya. Okey. Di mana ia akan kehilangan pekerjaan, kemahiran yang rendah, kesukaran mendapat pekerjaan yang sesuai, kos sara hidup, perbelanjaan isi rumah yang meningkat, ibu bapa yang tidak mampu untuk menampung perbelanjaan persekolahan anak-anak. Okey. Faktor kemiskinan ini menjadi pencetus kepada berlakunya penderaan domestik ini kerana ibu bapa tidak mampu untuk mengawal situasi ataupun berfikir secara rasional sehingga melibatkan emosi yang tidak stabil dan mencetuskan tindakan penderaan terhadap anak-anak. Mereka menjadi mangsa keadaan disebabkan faktor isu ya semasa ya, faktor isu semasa seperti kemiskinan bandar yang saban hari dapat dilihat di mana-mana kawasan bandar, pergaulan yang bebas dan keinginan untuk melarikan diri menyebabkan ramai golongan muda yang terlibat dengan kancah dada, aktiviti pelacuran dan sebagainya. Seterusnya, kita kepada langkah penyelesaiannya. Okey. Terdapat beberapa langkah penyelesaian yang boleh dilakukan oleh pihak berwajib dengan kerjasama masyarakat setempat bagi menangani isu kemiskinan bandar seperti pembinaan gerai, rumah-rumah kos rendah, dasar ekonomi baru, taraf perintis dan galakan pelaburan, pemberian kontrak kerajaan kepada usahawan berkemampuan, pelaksanaan dasar kerajaan, membaiki taraf perkhidmatan sedia ada, kawalan kenaikan harga barangan pasaran, meningkatkan kualiti perkhidmatan awam, seterusnya kawalan kemasukan buruh asing dan yang terakhir adalah mewujudkan bandar baru. Okey. Jelas ya, masih terdapat banyak lagi solusi yang praktikal dan terbaik boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan dengan kerjasama agensi-agensi bukan kerajaan dan pihak swasta serta orang berkepentingan dalam menangani isu kemiskinan di kawasan bandar. Contohnya ya, di sini kita lihat
Contohnya seperti pelaksanaan dasar pembasmian kemiskin bandar, program pembasmian kemiskinan bandar meningkatkan kemudahan awam dan hak asasi kepada masyarakat. Peluang pekerjaan yang mencukupi menggalakkan masyarakat bandar untuk melibatkan diri dalam program atau latihan yang boleh meningkatkan kualiti hidup, penjagaan kesihatan, kempen kesedaran mengenai bahayanya penyalahgunaan dada, sesi kaunseling bergerak dan bermacam-macam lagi. Apa yang penting adalah komitmen pihak kerajaan dan kerjasama penuh diberikan oleh kedua-dua pihak boleh menjayakan objektif dan matlamat seperti yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah kesimpulan daripada topik kita ini ya. Apa yang dapat disimpulkan di sini adalah isu kemiskinan bandar perlu dipandang serius dan diberi perhatian oleh semua pihak demi kebaikan bersama. Kesan dan impak yang berlaku akibat isu kemiskinan bandar mendorong ramai pengkaji untuk membuat kajian dalam melepasi faktor penyebab kepada wujudnya isu kemiskinan bandar dan seterusnya menyediakan solusi yang terbaik dalam menangani isu kemiskinan. Kerjasama semua pihak amat penting bagi menjayakan matlamat dalam membasmi kemiskinan bandar. Jelasnya di sini adalah kehidupan masyarakat yang lebih baik menjamin kestabilan dan kesejahteraan hidup yang mewujudkan keharmonian serta kemakmuran negara. Dengan itu, negara kita mampu bergerak dengan lebih aktif dan progresif berbekalkan matlamat untuk mendapatkan yang terbaik kepada semua rakyat. Okey, sekian itu sahaja pembatangan daripada saya. Sekian, terima kasih.